Kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada hari ini, continuation daripada semalam, kepercayaan dagangan semakan realiti. Kalau tanya saya, ini adalah bahagian paling penting dalam dagangan anda. Benda yang perlu anda buat berulang-ulang. Kita dah bercakap mengenai proses, pembentukan proses di mana melihat dagangan ni sebagai satu perniagaan. Okey, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama anda tengok persiapan anda. Yang kedua anda tengok sistem yang anda nak guna. Sebelum anda cerita pasal sistem, pasal apa dulu, anda tanya diri anda dahulu. Dah ready ke? Kenapa anda berniaga? Semua orang nak buat duit, betul. Semua orang nak buat duit. Jadi nak buat duit, kena ada duit. Anda jangan dengarlah cerita-cerita depo kecil tak boleh depo kecil bukannya tak boleh trade, tak boleh kaya dengan depo kecil. Betul. Betul. Tapi anda akan susah nak kawal lot sizing. Anda ceritalah macam mana pun. Kalau anda dissect account tu, anda akan dapati unsur judi. Simple. Dia akan trade entah apa-apa dan banyak elemen nasib baik. Simple je. Anda ambil apa sistem pun. Kenapa saya dapat katakan begitu? Saya pernah buat. Itu je. Dan I'm sure some of you pun pernah buat kan. Depo 10, kita bahagikan $100, kita bahagikan kepada 10 account. 10. Ini hentak sikit. Ini hentak. Mana satu yang pergi? Kan? Pengurusan risiko katanya. Ya. Saya cakap ya je. Saya tak nak komen lebih daripada tu. Tak dapat nak kira prestasi dia. Tak dapat. Tak dapat nak kira prestasi dia. Satu trade dapat berapa? Tak tahu. Kali ni tak bagus, kali ni nanti bagus. Macam mana kita nak trade sekejap bagus, sekejap tak bagus? Yang anda tahu, kalau dia tengah tak bagus, mana dia punya parameter tak bagus? Dan bagaimana kita menggunakan kita punya... Sama macam kita berkedai. Kalau anda tengah downtime, anda tak ambil, anda tutup lebih banyak aircon. Lampu tu buka tu. Bos masuk kerja pun bising-bising kan. Invoice tak hantar kan. Itu contoh dia. Pergi kutip sendiri kan. Tak ada minyak punya allowance, tak ada. Contoh. Itu contoh. Kalau minyak tak allowance tak ada, suruh bos pakai kereta bos. Apa susah? Pakai kereta bos. Tak nak suruh pejalan kaki ke? Itu je cara dia. Itu paling senang. Tak ada. Okey. Jadi cerita dia apa dia? Jadi nak buat macam mana? Okey. Jadi dalam kita nak start berniaga ni, dua elemen tadi. Yang pertama, inventory diri kita. Persiapan kita, apa yang kita ada yang kita boleh gunakan untuk kita berniaga ni. Ini trading ni berniaga. Anda bukan bekerja sebagai trader tau. Anda berniaga. Ni konsep yang buang daripada otak yang anda dengar orang sebut, jadi full time trader ni. Tak. Anda tak kisah anda full time ke, anda part time ke. Ini adalah satu perniagaan. Sama juga anda berniaga full time dan anda berniaga part time. Faham tak? Sama. Beza dia anda berniaga online. Sama kalau anda berniaga Shopee. Sama je. Shopee tu XM. XM tu Shopee. Menyediakan platform. Kan? Anda berdagang mata wang, anda berdagang komoditi, anda berdagang saham, anda berdagang apa saja. Itu instrumen. Anda jual perfume, anda jual kain, anda jual tudung. Itu instrumen yang anda berniaga ke arah objektif. Dia sama je. Kan? Lepas ni, trader-trader forex, ada nampak kawan anda jual tudung kan? Wah, jual tudung, kaya lah. So, dia orang selalu kata berniaga forex, trader forex kaya. Sama je berniaga dia. Jadi maksudnya berniaga ni kaya. Mungkin. Kan?
Sebabnya katanya apa? Salah satu daripada kaedah untuk kita nak lebih buka ruang rezeki itu kepada berniaga kan. Okey. Jadi persiapan diri kita. Apa jenis-jenis persiapan yang kita bincangkan semalam? So, penetapan kepercayaan. Ketahui modal sebenar. Bila anda tahu modal sebenar, anda boleh rancangkan cara guna modal. Dan masa yang anda akan luangkan. Hari ini, kita lihat lebih lanjut kepada penetapan kepercayaan ni. Kejap lagi bakal ada XMP later. Okey. Anda adalah elemen paling penting dalam dagangan anda. Jadi kita dah cerita semalam mengenai penetapan kepercayaan, modal dan masa. Hari ini kita fokus kepada penetapan kepercayaan. Sebab ini adalah bahagian paling penting. Kalau ini tak betul, anda buat apa pun dalam trading kan. Kalau anda certain trader, anda duduk sebelah dia, anda akan rasa macam, ish, dia ni. Tak cakap kat dia lah. Sebabnya dia punya impian tak salah. Anda nak mengimpikan benda-benda yang luar, benda-benda, kadang-kadang cerita dia kalah bank tau. Faham tak? Kita dengar kan, wow, senangnya trading. Anda faham macam ni? Sebab itu orang nampak forex, kadang-kadang forex, saham, berniaga, bila orang trading kan, orang akan tengok negatif. Tahu tak kenapa? Sebab sembang dia punya sembang tu langit tinggi ketujuh. Dahsyat sangat. Dahsyat sangat. Macam tak ada rugi dalam dunia ni. Tak dapat. Antara kita akan tengok kepada benda-benda lazim yang cerita dahsyat-dahsyat. Okey. Jadi penetapan kepercayaan. Ini adalah jendela kita kepada realiti. Masalahnya konsep realiti tu. Apa konsep-konsep realiti yang biasa bila anda start berdagang? Apa benda yang biasa anda dengar? Enter je. Trading ni antara benda-benda dia. Trading itu mudah. Saya setuju. Saya setuju dengan kenyataan ni. Saya setuju dengan kenyataan ni. Saya setuju dengan kenyataan ni. Yang pertama, trading itu mudah. Soalan dia, dah tu kenapa tak buat duit? Sabar kali. Lamborghini hitam, saya tak tahu. Ada nampak iklan-iklan. Yes, trading itu mudah. Kalau anda bukan manusia. Kalau anda bukan manusia, trading itu mudah. Kenapa saya katakan benda tu? Sebab kita ni ada anda ini buat macam ni kau kaya dah kan. Satu hari 10p, RM50, 50. Ada biasa dengar macam ni. Alih-alih ini silent trader. Dia ni dah trade 80 tahun. Umur dia 20 tahun. Tapi trading dah 80 tahun. Kita tengok dia kecil besar je. Dunia mana dia ni? Dia ikut jam mana? Dunia mana? Trading 80 tahun. Umur 20 tahun. Masa Chicago Mercantile Exchange buka dulu, dia yang pergi rasmikan dekat Chicago tu. Dahsyat. Kita dengar pun aduh macam-macam. Kalau alih-alih kan mesti itu silent trader. Dia ni juta-juta. Bukan saya kata tak ada, memang ada. Tapi mesti yang itu jadi reference. Itu sakitnya. Trading itu mudah. Realiti dia boleh jadi mudah kalau anda berjaya mengawal emosi, anda berjaya mengawal disiplin. Ini adalah dua benda yang menyukarkan trading, tapi dia boleh memudahkan. Nampak tak? Saya nampak some of you improve a lot. Siapa nama? Roslan, siapa nama dalam 3 orang? Wimon, kan? Siapa seorang lagi? Aizat, kan?
Saya nampak improvement a lot. Tak payah. What you do is anda cuma analisa. Memang macam banyak kerja analisa apa semua. Tapi anda tak ada buat benda pelik-pelik. Anda tak ada buat benda pelik-pelik. Relax je. Anda tahu berapa. Kenapa benda tu berlaku? Tahu tak Zat? Kenapa benda tu berlaku Zat? Zat answer. Yalah. Kenapa benda tu berlaku? Anda jaga duit. Nampak tak benda itu berlaku sebab anda jaga duit? Bukannya sebab anda tahu trade. Tak. Anda jaga duit. Anda pilih entry bila ada trend. Nampak tak? Apa beza Aizat sekarang dengan Aizat bulan 1? Aizat bulan 2. Nampak tak beza dia? Itu je. Dia tak ada trend. Aku tak trade. Nampak tak duit tak hilang? Nampak tak duit tak hilang? Yes low. Tapi anda sedang profit. Saya tahu. Akaun dia orang ni saya tahu. Betul tak? Ya. Itu je. Anda jaga. Apa yang anda jaga? Apa beza Aizat? Ni Aizat. Macam mana muka kau Zat? Ini Aizat. Pada bulan sebelum bulan 3 dan Aizat selepas bulan 3. Ini je. Itu dia. Kenapa sebelum ni tak bertambah? Sebelum ni turun. Nampak tak Zat? Dia pun macam ni. Tapi duit naik. Account balance naik. Betul tak? Tiga-tiga orang tu. MC yang nutup. Itu beza dia. Kurus saya. Tak apa Zat. Nanti kita tambah sama-sama. InsyaAllah kita sama-sama kurus. Kita jadikan impian tahun 2022. Tahun 2021 kita lupakan dulu. Next year is our year. InsyaAllah. Faham? Apa beza Aizat sebelum bulan 3 dengan Aizat bulan 3 ke atas? Dua tu je. Orang ingat apa yang Zul ajar dalam mentoring dia. Tak ada apa-apa pun. Saya tanya apa? Duit. Macam mana kau nak guna duit ni? Kan? Sebabnya sekali dia orang tengah guna duit saya. Kalau duit dia orang sendiri, saya rasa dia orang belasah. Jadi saya nak mula-mula dia orang pakai ni, saya nak kurus juga. InsyaAllah kali. Sebelum buka puasa, 1 jam sebelum buka puasa, kan? Pergi dari Ponti tu, pergi ke jogging, pergi ke Balai Karangan ke mana ke, lepas tu balik ke Ponti. InsyaAllah boleh kurus. InsyaAllah, tiap hari. Balai Karangan. Faham? Jadi emosi dan disiplin. Itu yang pertama. Trading itu mudah. Saya senaraikan. Nombor 2. Entry. Lagi banyak entry, lagi banyak untung. Betul? Jakarta. Jakarta. Pergi ke jogging dari Jakarta tu pergi ke Lombok ke, Lombok balik ke Jakarta. Boleh. Sejam sebelum buka puasa. Kita tengok macam mana. Yes. Nampak Wimon. Saya nak ingat siapa nak seorang Wimon. Wimon betul lah. Wimon. Slow, steady. Itulah trading. Dia tak dapat anda pergi sentiasa nak pecut. Tak dapat. Untung cepat. MC pun cepat. Masalahnya, account tak grow. Betul tak Wimon? Kan? Untung hilang semua. Untung hilang semua. Betul tak? Beza sekarang ni, cuba jaga duit. Itu baru satu je. Dan anda memerhatikan apa nak entry. Anda memilih entry anda. Kalau tak dulu kan buka, wish boleh ni tekan. Padahal teknik anda kat bawah, tak boleh dah naik dah, aku tekan. Itu beza dia. Itu beza Wimon bulan 3, Aizat bulan 3 dan bulan lepas bulan 3.
Mana satu lagi muka jambu, tak tahu, aku tak pernah jumpa dia orang. InsyaAllah kalau tak ada PKP nanti semua dah okey, saya nak jumpa. Saya gelap, sama lah. Kita jumpa, yang 3 orang ni saya nak jumpa. Kita jumpa, insyaAllah. Duduk depan-depan. Duduk depan-depan. Okey, ni satu lagi. Lagi banyak entry, lagi banyak untung. Tak. You don't go for quantity. You go for quality. You go for quality. And elakkan FOMO. Faham? Fear of missing out. Benda yang dah pergi, lupakan, cari benda lain. Ni dua itu je. Dia orang pun anda tengah apply benda tu, yang 3 orang ni. Faham? Kenapa anda dapat apply dia? Sebab anda jaga. Itu bezanya. Dulu anda main tengkap je, letak, buka, tekan. Ada boleh trade naik account, ada je hari yang tekan buat magic. Sekarang ni nampak kecil, jaga. Itu je beza anda. Dan kalau anda boleh buat benda ni setahun ni, dan anda teruskan, insyaAllah tahun depan, insyaAllah boleh. Bukan tak ada tahun depan, sekarang anda boleh. Nampak? Kalau saya bagi satu contoh, akaun yang diberi 500, secara average semua ketiga-tiga dah buat lebih daripada 600. Betul? Kesemua 3 orang ni dah buat lebih daripada 600. Itu adalah 100 over 500. Ini adalah 20%. Ini 20% dalam tempoh 2 bulan. Nampak tak pulangan anda? Maksudnya 1 bulan average 10%. Nampak? Anda pernah tengok tak benda macam ni? Pernah fikir tak apa yang anda sedang buat sekarang ni? Ni 3 orang ni. 3 orang ni. Anda nampak tak apa yang anda dah accomplish? Kalau anda ambil cerita macam ni, ratio macam ni, dan anda lihat dia daripada perspektif ni, banyak tak? Orang trader tak ramai, dia tengok 500 jadi 18,000. Tapi itu tak sustainable. Kalau anda boleh buat benda ni day in, day out, TP 1 juta tak ada, tak wujud. Bukan tak boleh buat. Jadi benda-benda macam ni kan, Zat? Cumanya, apa yang anda perlu buat lagi lepas ni, apa dia? Cuma disiplin. Teruskan apa yang anda dah buat sekarang. Itu je. Kan? Barulah trading itu mudah. Anda cuma ikut SOP je. Benda yang saya bising, hari-hari saya bising benda sama. Hari-hari kan. Saya cerita benda sama. Tak ada nak buat benda pelik-pelik, lepak je. Don't believe the hype. Market buat apa, anda tunggu set up trade. Buat benda tu je. Slow, yes, slow. Kan? Kalau anda nak cepat, boleh. Satu akaun, bila anda dah ada untung, okey, 80-20 ataupun 60-40. Itu je. Bila anda dah ada, jadi anda bagikan akaun lagi. Lepas tu anda buat satu akaun khas untuk margin. Maksudnya untuk akaun margin. Akaun ni anda akan letakkan macam yang kita cerita semalam, AUD NZD dengan USD HKD, Hong Kong dollar kan. Kita tahu kat mana level-level dia dengan chef punya pair. Banyak kita kongsikan semalam chef punya pairs kan. Siapa ikut analisa pasaran semalam, level 15 Januari 2015 kan.
Ni untuk margin. Anda letakkan entry kat situ, guna duit yang dah untung. Alihkan 20%, alih ke dalam akaun margin ni lah. Letaklah apa pun. Biar kat situ. Ada alih. Tapi bukan semua untung tau. Sedikit. 20% or whatever percent, 5%. Alih kepada satu akaun margin. Dan anda letakkan satu entry based on this margin. Tak ada stop loss. Itu biar dia jalan. Kalau untung banyak. Tak ada, kita rugi banyak tu. Faham? Kalau anda nak cepat. Tapi anda tak ada risk. Risk dia adalah kepada duit yang dah untung. Ini kalau hit big. Tak hit, kita loss banyak. Duit dah untung. Duit market. Nampak cara dia, Zat? Tak tahun ni, tahun depan. Tak tahun depan, tahun satu lagi. Yang kita nak hit besar. Itu je. Kalau dia hit besar, itu bonus. Tak setiap tahun kerja dapat bonus kan? Tak tahulah. Kalau dapat, letakkan dalam portfolio balik, kira balik everything. Benda tu je. Ulang setiap hari. Lepak je, ikut je. Macam tu je. Ni lah. Saya buat benda tu. Saya tak kejar market. Kita cuma benda-benda dia boleh buat kalau anda ada kepercayaan yang betul. Anda boleh buat benda ni kalau anda ada kepercayaan yang betul. Dan saya harap terutamanya yang 3 orang ni, yang 3 orang ni, saya harap anda tak lari daripada apa yang anda dah buat sekarang. Dia even Dr. Vantap, dia mempunyai student yang ramai satu dunia. Okey. Even dengan apa Vantap punya material hebat, material dia dahsyat. Tak semua orang berjaya. Masa mula-mula okey, tahun pertama. Tahun kedua start dia buat magic balik. Apa yang kekalkan mereka yang berjaya tu untuk, maksudnya mereka yang dah ikut program dia dan kekal disiplin. Tahu tak apa? Yang saya duk cerita ni, benda ni. Buat benda ni. Kesemua mereka yang pernah ikut dia punya program dan masih maintain trading, masih maintain ni apa yang diajar dahulu, semuanya buat benda ni. Semuanya buat benda ni. Kita ada satu grup lah yang kita discuss. Semuanya benda ni. Tapi dia email group. Orang tua ramai tu. Orang tua. Tapi semua okey. So, apa common theme kita orang semua buat benda ni. Semua benda ni. Saya harap ada sekurang-kurangnya buat dia sebulan sekali. Tulis dia sebulan sekali. Maksudnya self revision. Anda revise diri anda. Revise diri anda. Apa nak isi dalam ni? Apa nak isi dalam ni? Apa yang anda buat adalah boleh. Nanti boleh jadi sifu kami. Dia nak jadi sifu sendiri masalah. Dia dalam trading tak ada sifu. Sifu dia anda sendiri, otak anda. Dia tak ada sifu. Kalau nak belajar trading, banyak je dalam ni. Dalam apa? YouTube. Banyak. Teknik semua bagus. Apa rahsia dia orang tadi? Dia orang tak trade sama masalah. Ada yang ikut sistem, ada yang ikut entry saya, ada yang entry sendiri. Apa beza dia orang? Adalah benda ni je. Emosi dan disiplin je. Jaga duit. Itu je rahsia dia orang. Yang kita semua dah tahu tau. Yang kita semua dah tahu. Bukannya benda baru. Faham? Ya? Dia apa? Bukannya benda, tak ada benda baru pun. Benda yang anda kena fikir sikit je. Saya bulan 3, bulan 4, bulan 3 kan. Saya tanya sekejap je. Satu hari je kita orang settlekan.
Dan sampai hari ni, akaun dia orang okey. Akaun dia orang grow. Untung dia orang ambil. Duit modal tu saya ambil balik lah. Tapi duit untung semua. Saya satu seposen pun. Elektrik saya je habis. Elektrik saya je habis. Untung dia orang ambil 100%. Modal saya ambil balik. Tak ada charge. Nanti kita makan durian. Kita charge Galih. Galih tukang cikgu disiplin dia jauh. Boleh Galih? Dia orang jaga duit dia. Itu je beza dia. Tak ada rahsia-rahsia. Tak ada teknik-teknik. Saya kita mahu cerita teknik kan. Cerita benda ni hari-hari. Cerita benda ni hari-hari. Jadi tak ada beza pun. Yang anda dapat dengan apa yang mereka dapat. Tak ada beza pun. Cuma bezanya saya tanya dia orang macam mana macam mana dia orang jaga duit. Itu je beza dia. Amin. Itu je beza dia. Saya tanya dia orang macam mana jaga duit. Itu je. Boleh tanya dalam grup Discord. Yes, betul. Masih belajar lagi, betul. Dia ambil masa, Wimon. Cerita dia huge different. Beza banyak daripada dulu dengan sekarang. Itu. Okay. Buat benda ni. Dan apa kepercayaan seorang pedagang, kita jam berapa dah ni? Okey, ada masa. Okey, apa kepercayaan seorang pedagang? Ni. Ini adalah satu kajian yang dijalankan kepada pedagang-pedagang berjaya. Dia dapat kajian tu mendapati trader-trader yang berjaya ni, dia orang trade tak sama. Seorang short term, seorang long term, seorang tapi apa yang ada faktor sama kepada dia orang. Ini dia, bertanggungjawab kepada prestasi diri. You are responsible for your own result. Anda percaya bahawa anda boleh mengubah hala tuju kewangan anda. Okay? That's first. Nombor 2, objektif mendalam. Ya? Besok kita akan ceritakan mengenai objektif kewangan. Esok kita cerita pasal modal. Jadi, objektif dia mendalam. Kenapa anda trade? Kalau jadi macam mana? Kalau tak jadi macam mana? Bila anda kata tak jadi? Bila anda kata jadi? Bila anda start kata anda untung? Bila anda kata anda start rugi? Apa limit kerugian anda? Apa yang anda punya sasaran untuk setahun? Tak dapat sasaran sebulan, anda bukannya bekerja. Anda berniaga. Dan anda bangunkan model size posisi based on anda punya objektif. Yes. What you do, Wimon, anda lihat balik kepada semua. Whatever your income dalam masa setahun lepas, 2 tahun lepas, listkan apa potensi income tahun ni. Buatkan dia semua. Okay, buat benda tu. Dan entah anda dah start ada mutual fund, some of you guys dah ada ASB, amanah saham wawasan dan lain-lain. Yap. Jangan main terjun. At least anda dah start pergi merancang. Jangan cuma hype. Jangan cuma hype. Orang kripto, kita kripto. Boleh. Kalau anda dah start tengok satu dunia orang dah start bercerita pasal kripto, saya akan tarik handbrake sikit. Next, anda boleh search benda ni. Saya tulis saja. Anda cari benda ni. Okey. Kalau nak melabur, antaranya. Dan juga kepada ETF. Untuk next gen. Okay. 2 ni. If you are looking for digital asset. Not just crypto. Crypto is it is last year. Dah kita tengah tunggu correction dia. Next 2 ni.
Pergi tengok Wimon, pergi tengok. Pergi tengok-tengok. Search dululah. Belajar pasal dia and fahamkan apa benda dia. Okey? Non-tangible apa? NTC. Token, non-tangible, non-fungible. NFT. Apa soal? Non-fungible token. Bukan NTA, NFT. Saya nak tulis benda lain, tak fikir benda lain. Sekejap Okey. Okey, pergi cari dia. Non-fungible token. Ataupun even NFC coin. Pergi cari-cari dia lah apa benda tu. Tu yang orang jual lukisan sampai 60 juta apa semua. Okey, pergi cari-cari benda ni. Start cari benda ni. Perlunya ambil risiko, itu perlu. Itu memang perlu. Tapi jaga risk. Tengok. Tapi jangan semua anda nak masuk, Wimon. Kaji dahulu. Any coin anda baca white paper dia. Any saham anda fahamkan company tu. Dan preferably something industri yang anda familiar. Okey. Kaedah dagangan sesuai dengan pasaran, jenis pasaran. Anda capai objektif bukan entry. Sebaliknya menerusi position sizing. Anda ada kelebihan. Anda ada cara baca pasaran. I hope by now, anda semua dah nampak lebih kurang at least some basics macam mana baca market. Fundamental, technical tak kisah. Tapi you have basics. Daripada tengok chart, ada saya dekat chart kan. Anda nak tengok kepada peluang dagangan tu, tak kisahlah fundamental dia apa. Saya nak tengok dekat chart tu berlaku benda yang kita nak tengok. And kalau anda perasan, my chart come with bias. Chart saya datang dengan bias. Saya akui, chart saya datang dengan bias. Sebabnya, kenapa saya tak katakan ini ke atas lagi? Kenapa? Saya tak katakan ini ke atas lagi. Sebab, ini tak sampai lagi ke bawah. Kalau ini sampai ke bawah, ini kita dah kata ke atas. Ini dah habis. Faham? Itu sebabnya. Masuk market mudah. Yang penting kaedah anda mengurus dagangan. Itu dia. Yang penting kaedah anda jaga risiko. Tak kisah kena stop loss, TP apa semua, itu cuma SOP. Itu cuma satu daripada ribuan trade yang anda akan ambil, ratusan ribu trade yang anda akan buat dalam seumur hidup anda. Jadi kenapa satu entry itu terlalu penting? Anda cuma ikut dia. Dia jadi terlalu penting kalau anda letak duit yang tak dapat nak hilang. Itu je. Ataupun cuba nak kaya. Memang kadang-kadang hit. Tapi janganlah. Kaedah keluar pasaran lengkap. Stop loss, TP. Semua lengkap. Untung biarlah. Janganlah tutup dah cepat sangat. Kan? Tutup yang rugi tutup. Janganlah hold je nanti dia biru lah. Jangan. Risk reward. Terima bila rugi. Dan anda menerima ada masanya anda silap. Terima. Terima. Tak payah nak ego kepada market. Anda nak ego. Kadang-kadang trader ni malu. Kena stop loss dia malu. Ada kawan tengok, aku kena stop loss. Dia jangan personalize entry tu. Entry tu cuma entry, faham tak? Saya tak faham benda tu. Bila saya nampak orang malu. Bukannya aku bayar kau punya ni. Kau loss kau minta duit daripada aku. Tak ada. Itu je. Okey? Dan ini bukan hobi.
Ini adalah satu perniagaan serius. Saya bukan katakan anda kena buat full time. Tak. Tapi anda ada satu disiplin. Buat benda sama je. Dan anda ada plan yang lengkap. Tak kisah anda buat full time ke, anda buat part time. Beza dia adalah kepada modal, kepada masa yang anda luangkan. Kalau anda letakkan modal dan anda banyakkan masa untuk ada trade, mungkin itu adalah satu full time trader. Tak payahlah sembang ada 10,000 nak jadi full time trader. Duit ASB tak full lagi jadi full time trader. Itu tak dapat cari kerja, dia kena trade. Lepas tu anda tahulah jalan ujung ceritanya. Rekodkan jurnal dagangan anda, kaji dan pantau sistem, memahami anda berjaya daripada diri anda, luangkan masa kepada diri anda, dan ada masanya off market, tak perlu sentiasa buka mulut je euro, batuk bunyi chef. Macam mana batuk bunyi chef tu? Chef. Macam mana bunyi dia? Macam mana batuk bunyi chef? Mentaliti saya perlu selalu betul. Ya, itu yang susah nak jaga. Macam mana batuk bunyi chef? JPY tak ada bunyi. Jepai. Okay, bercukur. Dan ingat, anda nak trade, anda kena tengok benda tu anda boleh menang. Jangan trade benda yang anda rasa anda tak dapat nak menang. Buat benda ni sebulan sekali, buat dia at least, dan ulang buat benda sama je. Besok insya-Allah kita akan sentuh banyak mengenai modal. Chef. Macam mana bunyi batuk bunyi chef? Okey, esok kita akan lebih berdalam sikit ikut mengenai pengurusan kewangan, pembahagian portfolio, dan anda mengetahui jenis risiko yang anda boleh ambil bergantung kepada jenis portfolio anda. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insya-Allah bersama saya lagi pada jam 5 sehingga jam 6 ni nanti kita kembali kepada host XM kita. Siapa?